Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Kita semua adanya perancangan untuk kita sendiri dari segi kehidupan dan dari segi kerjaya kita. Tetapi pernahkah kita tertanya, apakah rancangan Tuhan untuk saya? Inilah tema atau topik untuk renungan kita bersama-sama pada pagi ini. Di 1 Korintus bab 1 ayat 18, berita tentang kematian Kristus pada salib itu tidak bererti apa-apa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu menunjukkan kekuasaan Allah. Inilah rancangan Tuhan untuk kita sekalian. Ini bukan setakat kematian Yesus di atas salib, tetapi kebangkitan Yesus Kristus dari maut yang telah menyempurnakan rancangan khas Tuhan yang akan menunjukkan kekuasaan Allah. Mungkin kita tidak lagi terasa kurnia Tuhan dan masa depan kita di dalam rancangan Tuhan. Sebenarnya, kita boleh mula sekarang dengan iman yang sejati di dalam lagu rohani, Ku tak tahu kan hari esok. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Ya Bapa di syurga, kami bersyukur kerana dapat bersama-sama dengan umat Kristian, anak-anak Tuhan, sekalian memuji Tuhan untuk rancangan khas Tuhan untuk kita pada hari ini. Kami mengakui akan kelemahan kami, tetapi kami ingin melangkah ke depan lagi iman yang percaya akan pimpinan Roh Kudus Tuhan dan firman Tuhan di Alkitab yang suci ini. Berikan kami kefahaman yang setia di dalam penebusan, pembenaran, justifikasi, dan berbaik semula perhubungan kami dengan kasih Tuhan, kerana apa yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kami sekalian. Kami hanya meminta pada hari ini, semailah iman dan sukacita di dalam hati anak-anak untuk mendengar dan mengikut pengajaran firman Tuhan Alkitab. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Mari kita cuba kembali ingat kembali pedoman yang dapat kita pelajari dari tema mengenal penipuan iblis syaitan itu. Untuk bergembira dan selamat, saya perlukan kebendaan duniawi. Kesemua yang kita perlukan di dalam kehidupan kita ada di dalam Yesus Kristus yang akan memberkati kita dan akan menyempurnakan kehidupan kita yang cukup setiap hari untuk kita dan sekeluarga kita. Yang kedua, saya perlukan penerimaan orang lain, kemasyhuran, kenamaan dan penghormatan. Sebenarnya kita harus bertumpuan kepada kelulusan Tuhan dan penerimaannya di dalam segala-gala situasi dan fokus untuk hidup untuk puji Tuhan. Yang ketiga, penipuan itu ialah saya perlukan keinginan manusia mengikut nafsu, mabuk arak dan ketamakan. Badan kita adalah kepunyaan Tuhan dan harus dikawal oleh Roh Kudus. Yang keempat, saya perlukan pengawalan yang sempurnanya persekitaran saya. Pengawalan Roh Kudus Tuhan akan membawa kita ke hadirat Tuhan. Kita akan hidup bersukacita di dalam Yesus Kristus bersama-sama umat Kristian. Akhir sekali, saya perlu ada pengetahuan duniawi. Kita harus menyemai pemikiran yang berpusatkan kepada ajaran firman Tuhan di dalam Alkitab-Nya. Tuhan akan memberikan kita pengetahuan yang sewajarnya mengikut rahmat dan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita harus mematuhi hukuman Tuhan dengan hati yang sejati. Penebusan dosa bermaksud dosa kita diampunkan oleh Allah kerana Yesus telah menyelamatkan kita dengan pengomadannya di salib. Allah telah membuat seandainya membeli kembali barangan yang dikuasai atau melepaskan orang tawanan itu. Masalah itu bermula kerana sejak manusia berdosa dari awal lagi, manusia telah menjadi hamba pada syaitan dan dosa. Mereka yang percaya akan penyelamatan Yesus Kristus telah ditebuskan melalui pengorbanan darah Yesus Kristus sebagai domba Allah yang sempurna. Penembusan ini juga memberi pengampunan oleh Tuhan dan kita akan mendapat berkat kekal yang dijanjikan oleh Allah dan membebaskan orang dari kesalahan dosanya. Dan rahmat Allah yang sudah dikurniakan kepada kita dengan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita harus dapat memahami dengan kebijaksanaan dan pengertian penebusan dosa kita. Kerana apa yang telah dilaksanakan oleh Yesus Kristus untuk kita yang percaya akannya. Inilah yang membezakan iman kita daripada iman-iman duniawi yang lain. Puji Tuhan. Pembenaran atau justifikasi untuk berbaik semula dengan Allah adalah suatu kebenaran yang sangat mustahil. Bila manusia berdosa dan didapati bersalah, hukuman yang sepatutnya ialah kematian. Kita semua faham apa itu kemurkaan Tuhan dan manusia selalu akan insaf kesalahannya dan akan cuba dengan apa jua caranya untuk meminta pengampunan atas kesalahan atau dosanya di dalam kuil atau cuba membuat penyembahan iman. Oleh itu, seorang tidak dapat berbaik dan juga mengikuti dan cuba mengikuti Taurat. Tetapi malangnya ini semua tidak juga dapat dijustifikasikan untuk kembali ke sisi pengampunan Tuhan. Di buku Galatia bab 2 ayat 16, hanya beriman di dalam Yesus Kristus dan menerima dan percaya akan penyelamatan Yesus itu akan memberikan
pembenaran atau justifikasi untuk kita berbaik semula dengan Tuhan. Seperti juga di Ibrani bab 10 ayat 20. Yesus Kristus melakukan kehendak Allah dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Hal itu dilakukannya satu kali sahaja untuk selama-lamanya. Dengan persembahan itu kita semua dibersihkan daripada dosa. Oleh itu kita boleh berbaik semula dengan Allah dan akan mendapat pembenaran justifikasi untuk kembali dengan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tetapi telah menjadi sahabatnya. Dengan rela hati Allah telah mengampunkan dosa mereka yang sudi datang ke hadirat Allah, yang akan mengubah pemikiran kita, tabiat kita, gaya hidup kita, kerana apabila kita berbaik semula dengan Allah, kita disatukan dengan Kristus. Kita ditugaskan untuk memberitakan berita baik ini kepada sahabat-sahabat kita, saudara mara, dan kepada mereka yang masih belum mendengar penyelamatan Yesus Kristus itu. Kita seandainya duta-duta untuk Kristus yang harus mengambil kesempatan pelayanan ini untuk menegakkan lagi iman kita di dalam firman Tuhan, Alkitab yang benar, dan akan menguatkan iman kita, kehidupan fizikal dan rohani kita sekalian. Kita mempunyai tanggungjawab terhadap mereka yang belum lagi mendengar berita baik Tuhan Yesus yang dapat membawa manusia untuk kembali ke hadirat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Seperti lagu yang kita pernah dengar, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya. Hidup ini sudah jadi berkat. Rancangan Tuhan ada pada salib Yesus. Ia menunjukkan betapa besar kasihnya kepada kita, kerana Kristus mati bagi kita semasa kita masih berdosa. Melalui kematian Kristus, kita sekarang berbaik semula dengan Allah. Oleh itu kita pasti akan diselamatkan oleh Kristus daripada kemurkaan Allah kelak. Kita pun dapat hidup bersukacita kerana apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Rancangan Tuhan ialah untuk Yesus disalibkan dan mati untuk dosa manusia. Kehakiman Tuhan memerlukan pengorbanan dan kematian, dan Yesus telah menyempurnakan kehendak Tuhan untuk menebuskan dosa manusia dan dapat dijustifikasi berbaik semula dengan Tuhan kerana kasih Yesus itu. Dan selepas 3 hari, Yesus dibangkitkan daripada maut. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita sekalian, bukan Yesus yang mati disalibkan, tapi telah bangkit dari maut dan akan kembali pada kali keduanya untuk menghakim semua. Kristus hidup di dalam hati kita melalui Roh Kudusnya. Kita selalu tertanya, apakah yang kamu harapkan daripada saya? Sebenarnya Tuhan juga mengharapkan kita memberi tindak balas yang sewajarnya. Dari buku Matius bab 16 ayat 24 hingga 25. Yesus mengesah kepada pengikut-pengikutnya, jika seseorang hendak mengikut aku, dia mesti melupakan kepentingan sendiri, memikul salib dan mengikut aku. Tidak tindakan yang ternyata di sini. 1. Melupakan kepentingan sendiri. 2. Memikul salib. 3. Mengikut aku. Oleh itu di ayat 25, sesiapa yang mengorbankan hidup untukku akan mengalami hidup yang sejati. Itulah kehendak Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya dan ditujukan kepada kita sekalian pada hari ini. Rancangan Tuhan ialah untuk kita melupakan jiwa lama kita, iaitu kepentingan diri sendiri, dan memikul salib dengan jiwa baru untuk mengikut Yesus sepanjang hayat kita. Dan Roh Kudus Tuhan akan bersama kita sehingga Yesus kembali kali keduanya.
Pada kesimpulannya, cuba kita ingat kembali pedoman yang telah kita pelajari bersama-sama secara kesimpulan untuk hari ini. 1. Penebusan merupakan suatu kefahaman yang pertama yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari kongkongan dosa. Kedua, pembenaran, justifikasi adalah pemberian Tuhan yang percuma melalui kasih kurnia Tuhan kerana kita tidak dapat kehadirat Tuhan atas jasa atau pekerjaan kita sendiri. Bukan berapa jasa baik yang kita lakukan untuk pahala ini. Yang ketiga, manusia yang dapat berbaik semula apabila kita menerima kurnia Tuhan yang diberikan secara percuma oleh Yesus Kristus. Dan kita dianggap sebagai sahabat Tuhan kerana kasih kurnia Tuhan Yesus. Yang keempat, salib Yesus merupakan dasar peringatan kepada kita kerana Yesus telah disalibkan, mati dan bangkit semula dari maut pada hari yang ketiga untuk menunjukkan kekuatan Tuhan Yesus terhadap maut. Yesus yang kita sembah pada hari ini ialah Tuhan Yesus yang hidup. Yang keempat. Yang kelima, pembelajaran yang kita dapat pelajari dan boleh bertindak balas ialah kita harus memberitakan berita baik Tuhan, penyelamatan Yesus untuk semua orang. Kita mesti melupakan kepentingan diri dari orang yang lama dan sudi memikul salib Yesus pada setiap hari untuk menjadi pengikut Yesus. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Kristus, Raja segala raja dan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Yesus akan kembali kali keduanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kerana dapat bersama-sama anak-anak Tuhan di dalam pelayaran pada hari ini. Laksanakan rencana dan kehendak Bapa di dalam kehidupan kami semua. Berikan kami kekuatan di dalam iman dan firman Tuhan Alkitab. Kami bersyukur atas penebusan, pembenaran, justifikasi dan kesempatan berbaik semula dengan Tuhan Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami setiap hari di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kami untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.